Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rakyat FB dan komuniti di luar sana. Seperti yang kami janjikan, kami kembali pada hari ini untuk perkongsian ilmu daripada UPM untuk siri seterusnya. Hari ini anda bersama dengan saya, Nafisa Awang, Pegawai Pertanian daripada UCTC. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Facebook UCTC UPM dan juga Facebook Universiti Putra Malaysia. Untuk tajuk hari ini, kita bawakan untuk pertanian dalam bidang ternakan. Apa yang kita tahu dalam bidang ternakan, proses pemakanan merupakan satu aspek penting dalam pengurusan ternakan dan merupakan keperluan nutrien utama untuk tumbesaran ternakan dan juga pembiakan ternakan. Jadi hari ini kami bawakan untuk anda perkongsian untuk siri yang seterusnya ini dengan tajuk penghasilan makanan ternakan ruminan, macam mana kita nak hasilkan silage untuk hasilkan makanan untuk ternakan. Kami bawakan seorang lagi pegawai pertanian daripada Universiti Putra Malaysia, iaitu Encik Edi Syahrizal, jamian dari Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan ITAFOS UPM. Assalamualaikum Cik Edi. Waalaikumsalam Puan Nafisa. Khabar sihat Alhamdulillah. Puan? Alhamdulillah sihat. Nampak dari ladang Cik Edi? Yes, dari tempat. ladang. Dari tempat bekerja. Yes, dari Pusat Pendidikan Haiwan Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan, tempat saya bekerja lah. So kita nampak suasana memang real situasi dan juga ada bunyi kambing nanti semua, maksudnya berada di ladang lah. Yes, hari ini special. Kita bawakan anda daripada ladang. Penceramah kita daripada ladang. Cik Edi dah berapa lama bertugas kat sana Cik Edi? Alhamdulillah masuk tahun 2020 ni dah masuk 6 tahun saya bertugas di ITAFOS. Dah 6 tahun lah maksudnya. So masih baru lagi dalam bidang pertanian ni lah, masih baru lagi. Apa pun kita cuba kongsikan dengan penonton di luar sana kali ini kan. Kepada penonton di luar sana, sekiranya juga anda mempunyai soalan atau pertanyaan atau pandangan atau komen apa semua, anda boleh ajukan soalan-soalan anda di ruang komen. Dan jangan lupa kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami sebab kami akan sediakan sijil kepada anda di hujung program nanti. Kami akan sediakan link untuk anda mendaftar. Jadi Cik Edi, di ITAFOS ni selain daripada bidang ternakan, ada bidang-bidang lain yang kita jalankan kajian. Betul. Di ITAFOS adalah satu institut yang menjalankan banyak penyelidikan. Yang pertama berkaitan dengan tanaman makanan. Yang kedua berkaitan dengan ternakan. Yang ketiga berkaitan dengan keselamatan makanan. Dan yang keempat berkaitan dengan dasar pertanian dan juga makanan. Itu security makanan lah ya. Security makanan. Security makanan. Itu pentingnya. Jadi saya rasa saya tak apa membuang masa. Saya serahkan untuk perkongsian hari ini kepada Encik Edi untuk kita kongsikan kepada penonton semua. Silakan Encik Edi. Terima kasih Puan Nafisa Awang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun di pejabat. So saya Edi Syahrizal bin Jami'in, Pegawai Pertanian di Pusat Pendidikan Haiwan, Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan. Pada hari ini ingin berkongsi ilmu. Ingin berkongsi ilmu tentang penghasilan makanan ternakan ruminan silage. Tapi hari ini saya akan lebihkan ataupun saya akan fokuskan kepada silage napier. Sekejap ya tuan-tuan puan-puan. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, insya-Allah boleh kita sama-sama berkongsi. Sebelum saya menginformkan dengan lebih lanjut, so saya akan terangkan dulu skop pembentangan ataupun perkongsian ilmu pada hari ini. So pada hari ini kita akan mengetahui tentang sedikit tentang pastura dan forage. Yang keduanya kita akan mengetahui tentang pengenalan silage. Yang ketiga tentang prinsip dan keperluan asas pembuatan silage. Yang keempat kaedah pembuatan silage dan yang terakhir sekali kualiti silage. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu,
rumput dan kacang pastura merupakan komponen penting dalam pemakanan haiwan ruminan. Okey, penggunaan pastura pada tahap yang optimum berupaya membekalkan nutrien-nutrien yang diperlukan ternakan untuk sara diri ternakan tersebut ataupun untuk penghasilan produk seperti daging ataupun susu. Okey, di samping itu juga bahan-bahan forage yang berada pada tahap yang optimum boleh dikonservasi. Maksudnya boleh disimpan bagi mengekalkan kandungan nutrien yang terkandung di dalamnya. Okey. Berikut adalah spesies forage dan pastura di Malaysia. Contoh, okey. Contoh spesies rumput adalah rumput Napier ataupun rumput gajah. Yang kedua rumput kuda ataupun rumput Jenny. Yang ketiga rumput signal. Yang keempat rumput minyak dan yang kelima rumput parah. Bagi tanaman kekacang pula contohnya ialah yang paling popular adalah petai belalang, Gliricidia dan Indigofera. Okey. Biasanya tanaman kekacang ni adalah jenis pokok ataupun renet ataupun yang menjala dan ia mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Berikut adalah contoh gambar rumput Napier grass, rumput gajah. Seterusnya rumput Jenny grass. Seterusnya rumput signal grass. Ini adalah petai belalang. Biasanya di kawasan tepi ofis saya memang banyak petai belalang. So siapa yang perlukan boleh datanglah. Okey, ni Gliricidia. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua. Sumber makanan ternakan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu forage dan juga concentrate. Okey. Forage pula kita boleh bagikan kepada dua, iaitu rumput ternakan dan juga kekacang. Alright. Rumput ternakan pula kita boleh bagikan kepada dua, pastura ataupun fodder. Dalam bentuk fodder pula dia boleh dibagikan kepada bentuk segar ataupun awitan. So pada hari ini kita akan fokuskan kepada rumput peram iaitu silage. Okey. Okey, bagi konsentrat pula terbagi pada bijirin, sisa industri ataupun sisa pertanian dan bahan tambahan. Kebiasaannya untuk ternakan ruminan 3% daripada berat badan dia memerlukan makanan. Kita kena ikut daripada 3% daripada berat badan haiwan ternakan tersebut. So pembahagian makanan itu terpulang kepada penternak. Ada yang 60% forage, 40% konsentrat ataupun 70% forage ataupun 30% konsentrat. So hari ini kita memang akan fokuskan kepada fodder, awitan, rumput peram iaitu silage dan lebih fokus lagi kepada silage Napier. Okay. So sebelum kita nak mengetahui sesuatu perkara, kita perlu kenal dululah. Kita perlu mengetahui sejarah dan juga apa itu silage. Okay. Rumput pastura perlu diberikan kepada ternakan pada masa kematangan yang tertentu, iaitu bergantung kepada jenis rumput untuk mendapatkan manfaat nutrien terbaik. Kekurangan, ini adalah poin penting. Kekurangan bekalan rumput segar, terutama musim kemarau dan banjir menjadi punca. Kaedah penyimpanan konservasi boleh dilakukan. Selain itu juga, di Malaysia sekarang, ramai penternak yang melakukan kaedah penyimpanan kerana kos makanan ternakan yang meningkat sekarang. So itu juga menjadi salah satu punca lah kaedah penyimpanan konservasi ni boleh dilakukan. Okay. Tapi apa yang kita perlu tahu, silage ni, tujuan kita buat silage ni adalah untuk menyimpan makanan. Alright. Okay. Penyimpanan makanan, rumput juga digalakkan bagi tujuan yang pertama untuk menghalang penurunan kualiti pemakanan akibat penuaan. Yang kedua, menyekat perkembangan bakteria dan organisma-organisma yang menyebabkan kerosakan pada bahan tersebut. Dan yang ketiga, ia membolehkan pemotongan dilakukan semasa had umur yang ditetapkan. Maksudnya, apabila kita contohnya bagi rumput Napier, kaedah waktu tuaian yang terbaik adalah pada umur 42 hingga 45 hari. So apabila kita potong pada waktu itu, kita akan dapat kualiti karbohidrat yang tinggi untuk ternakan. So ini adalah baguslah. Okay. Penyimpanan konservasi ini secara asasnya boleh dicapai melalui dua kaedah. Okay. Kaedah pertama adalah fermentasi terkawal, iaitu merendahkan pH rumput kepada paras perkembangan bakteria tersekat.
Maksudnya kita nak sekat bakteria-bakteria yang daripada tumbuhan ni untuk tidak menjalankan apa-apa aktiviti. Okey. Yang kedua adalah pengeringan, iaitu membuang kandungan air untuk menyekat aktiviti mikro. So dia boleh dicapai melalui dua kaedah lah. Silage ni boleh dicapai, penyimpanan ni boleh dicapai melalui dua kaedah. Yang pertama fermentasi terkawal dan yang kedua adalah pengeringan. Okey. Okey, silage. Okey, banyak orang panggil silage. So terpulanglah kepada tuan-tuan, asalkan yang penting tuan faham apa itu silage. Silage merupakan sejenis makanan ruminan yang terhasil daripada proses pemeraman ataupun penapaian bahan fodder yang berkelembapan tinggi 35% hingga 75% kandungan air dalam keadaan kedap udara. Maksud kedap udara ni dalam keadaan tak ada oksigen, dalam keadaan anaerobik. Okey. Silage adalah kaedah penyimpanan bahan makanan yang segar supaya dapat digunakan apabila bekanan makanan kurang ataupun tiada. Okey, silage ni kurang bergantung pada cuaca, maka lebih baik kepada penternak. Okey. Kebiasaannya di negara-negara beriklim sejuk, silage ni adalah makanan ruminan utamalah sebab bila musim salji kan, so dia orang tak boleh nak menanam, dia orang tak boleh nak ambil bahan tanaman untuk bagi pada ternakan. So silage ni adalah makanan ruminan utama untuk negara-negara beriklim sejuk. Okay, silage ni mula diperkenalkan di Malaysia pada sekitar tahun 1990. Okey, seterusnya apabila kita dah kenal silage tu, kita kena tahu prinsip dan keperluan asas pembuatan silage. Secara dasarnya, secara asasnya, prinsip utama dalam pembuatan silage ada dua. Iaitu yang pertama, keadaan yang kedap udara. Okey. Keadaan yang kedap udara ni boleh diperolehi dengan memadatkan bahan tanaman dengan segera bagi mengelakkan proses respirasi berlaku. Okey, proses respirasi ni berlaku apabila kita rumput dipotong dan kita letak dalam longgokan. Okey, proses respirasi tu akan berlaku. Proses respirasi ini akan membakar karbohidrat dalam keadaan beroksigen kepada karbon dioksida dan juga air. Ini bermakna nilai makanan tersebut akan hilang. Oleh sebab itu, rumput yang hendak disimpan selepas dipotong, udara mestilah dikeluarkan untuk mengeluarkan nilai makanan. Maksudnya, lepas kita potong, kalau kita tak bagi terus pada makanan, kita untuk simpan, kita mesti simpan dengan segera. Okay? Di dalam tempat penyimpanan yang betul. Right? Keadaan ini kita panggil anaerobik. Okey. So keadaan kedap yang kedap udara ni juga boleh dipadatkan di dalam bekas yang sesuai lah. Macam saya cakap tadi bagi tujuan fermentasi anaerobik. Okay. Cik Edi, kita ada satu soalan ni daripada penonton daripada Encik Jamie ni. Dia kata tadi Cik Edi dah tunjukkan jenis-jenis rumput kan. Okey, rumput Napier ni ada pelbagai jenis kan? Betul. Boleh terangkan ada berapa jenis dan yang manakah yang paling terbaiklah kalau di Malaysia ni? Okey, seperti mana yang kita tahu, sebelum ni ramai yang mengetahui tentang Napier India. Okey, tapi sekarang banyak telah dibawa masuk adalah rumput Napier Pak Choi. Napier Pak Choi, okey. So bila orang kata Napier Pak Choi lebih tinggilah dia punya kandungan nutrien semua di dalam tu. So Napier Pak Choi yang terbaik lah sekarang. Kebanyakan kita tanam bagi pandangan saya lah. Oh, Napier Pak Choi. Dan ada beza tak antara rumpai dengan rumput ni? Rumpai dan rumput macam Cik Fitri Bitu minggu lepas kan? Ada juga soalan ni. Ada juga soalan Okey, rumpai tu kita faham maksud rumpai. Rumpai tu adalah satu bahan tanaman yang kita tak nak gunakan. Okey, rumput tu adalah bahan yang kita nak gunakan. Contoh kita tanam. Kita bagi contoh. Contohlah kita tanam Napier. Okey, lepas tu ada rumpai-rumpai lain. Itu Napier tu dijadikan sebagai rumput. Bahan-bahan lain adalah sebagai rumpai. Okey, contoh kita tanam nenas, tanaman nenas ke apa kan. Ada pula Napier kat situ. Napier pula sebagai ini contohlah sebagai rumpai lah. Maksudnya rumpai adalah bahan tanaman yang kita tak nak. Bahan tanaman yang kita tak nak.
Kalau contohlah tadi kalau nenas dengan Contoh nipia. lah. Kalau Contoh. nipia tadi dengan rumpai. Contoh je tu. Sebab kadang nak bezakan rumpai dengan rumput tu macam kadang-kadang kalau kita yang tak pernah terlibat dalam bidang ni mungkin tak berapa kenal kan. Betul. Ya, okey. Okey, silakan teruskan. Okey, terima kasih. Okey, saya teruskan dengan tadi kita cakap dipadatkan di dalam bekas yang sesuai, silo. Okey, bagi tujuan fermentasi. Okey, saya akan terangkan tentang bekas untuk simpanan silo. Bekas untuk simpanan pemaman silage, iaitu kita panggil dia silo. Okey. Silo ni bekas ni perlu memenuhi syarat fermentasi iaitu tiada kebocoran udara berlaku. Okey. Apabila ada berlaku kebocoran udara, dia akan menyebabkan oksigen masuk dan proses respirasi berlaku. Dan ia akan menyebabkan Napier silage kita rosak. Okey. Kebiasaannya dua jenis silo yang boleh digunakan iaitu silo mudah alih dan silo bukan mudah alih. Okey. Silo mudah alih ialah silo tong plastik, silo beg plastik, silo bendela dan silo seal. Dan silo bukan mudah alih ialah silo bongkah, silo longgok, silo menara. Okey, biasanya di Malaysia banyak gunakan silo tong plastik lah. Alright. Okey, berikut adalah contoh gambar lah yang mana tak pernah nampak. Silo tong plastik ni banyak digunakan lah oleh penternak dan pengeluar di Malaysia. Dia banyak saiz bergantung kepada keperluan peternak tersebut lah. Ada 25 liter, ada 60 liter, ada 125 liter. Okey, bagi silo bendela pula, bukan bendera. Macam jangan silap, bendela pula adalah digunakan meluas di negara maju. Iaitu bahan folder yang dipotong, diracik di ladang dibawa ke mesin di mana racikan tadi dibalut dengan mesin pembalut plastik setebal 5 hingga ke 6 lapisan. Biasa kat negara-negara majulah. Right, bendela ni biasa berbentuk bulat ataupun segi empat. Okey, seterusnya silo bag. Silo bag ni banyak digunakan meluas di negara-negara barat yang merupakan beg plastik besar yang diletak di kawasan lapang. Silage ni diisi ke dalam plastik dengan menggunakan mesin khas. Biasanya ke negara-negara luar lah. Yang keempat, silo seal. Silo seal adalah tong ataupun canvas yang ditutup dengan helaian canvas dan hujungnya dimasukkan ke dalam air. Sesuai untuk digunakan untuk kegunaan peternak sendiri. Kaedah ni adalah baru diperkenalkan di Malaysia. Okey, seterusnya silo bukan mudah alih. Ada 3 lah, silo longgok, silo bongkah dan juga silo menara. Okey, silo longgok ni bahan-bahan tanaman tu dilonggok di atas tanah, dipadatkan dan ditutup dengan plastik. Okey. Yang silo bongkah pula dia bina tanah dengan menggunakan konkrit dan diletakkan silo, sama juga dipadatkan dan ditutup. Bagi silo menara pula, bahan silage diisi di dalam binaan yang berbentuk silinder, menegak, dipadat dan ditutup. Ini biasa kurang sesuai sebab akan berlaku kerosakan, tapi boleh meminimalkan kerosakan silage tersebut dengan pengubahsuaian lah. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan proses fermentasi. Okey. Cik Di. Ya saya. Yang silo mana yang digunakan di tempat Cik Edi ni? Silo tong plastik. Apa yang digunakan? Silo tong plastik. Yang lain tak belum dipraktiskan lagi ke? Belum dipraktiskan lagi. Maybe selepas ni kita akan cuba silo seal insya-Allah. Tapi kita akan tengok keperluan dan juga fasiliti yang berada di sinilah. So tadi kita dah tahu tentang bekas silo. So kita kena faham jugalah proses fermentasi. Okey, proses fermentasi ni adalah pertukaran secara semula-jadi karbohidrat kepada asid organik oleh bakteria. Okey, kehadiran asid ini akan merendahkan pH persekitaran ke tahap di mana pertumbuhan dan tindakan bakteria terhenti. Alright. Proses fermentasi ini juga akan menyekat penguraian enzim oleh enzim tumbuhan dan mikroorganisma yang tidak dihendaki. Proses ini juga membenarkan pengekalan tenaga, protein dan nutrien lain yang boleh digunakan dengan efisien oleh ternakan. Okey, proses fermentasi ini maksudnya kita proses penapaian ataupun dalam keadaan mana anaerobik berlaku. Proses fermentasi ini ada 4 fasa. Secara asasnya ada 4 fasa, iaitu fasa pertama di mana apabila kita masukkan silage tu masukkan bahan tanaman tu di dalam tong silage, proses respirasi masih berlaku.
suhu akan meningkat sehingga 30 darjah Celsius selepas 4 hari penyimpanan. Selepas itu fasa 2, proses fermentasi enterobakteria awal berlaku. Okey, bacaan pH Cellus berubah dari 6 turun sekitar 4.2. Okey. Selepas tu fasa 3, fermentasi asid laktik berlaku dan juga kadar asid asetik menurun. Apabila masuk ke fasa 4 yakni fasa stabil, pengeluaran asid laktik berterusan sehingga 2 minggu dan bacaan pH menurun sehingga 4 dan aktiviti bakteria berhenti. Okey. Untuk lebih faham saya akan tunjukkan dengan bentuk graf lah. Berikut adalah proses fermentasi iaitu fasa pertama tadi, proses respirasi masih berlaku. Oksigen masih di atas, pH juga masih di atas. Apabila masuk fasa yang kedua iaitu fermentasi enterobakteria awal, asid laktik telah dihasilkan. So oksigen mula pH bacaan pH mula menurun. Dan selepas tu fermentasi asid laktik berlaku terus meningkat dan pH terus ke arah stabil. Dan fasa 4 adalah fasa yang stabil di mana kita boleh menggunakanlah kita punya Cellus Napier tu dari tempoh 14 hari hingga ke 21 hari. Okey. Semakin lama kita menyimpan tanpa membuka tong Cellus tu, maka eloklah kita punya Cellus tu. Okey. Asid laktik, kita tak nak hasilkan asid butyric. Kita tak nak hasilkan asid butyric, kita nak hasilkan asid laktik. Okey. Berikut adalah cara penggalakan fermentasi asid laktik, iaitu yang pertama, cara dia lah memampatkan silage bagi tujuan untuk menyah udara dan membunuh bakteria yang tidak dihendaki. Maksudnya kita apabila masukkan bahan tanaman itu di dalam tong, kita mampat betul-betul untuk kita keluarkan udara dan kita bunuh bakteria yang kita tak nak hendaki, yang kita tak nak lah. Yang kedua, kita meminimalkan kontaminasi silage dengan kotoran dan tanah untuk menghindar bakteria butyric. Okey. So maksudnya contoh kalau kita tiada mesin untuk pemampatan, kita akan gunakan manual lah, maksudnya kita akan pijak. So boot kita tu mestilah bersih dan tidak ada tanah yang akan menyebabkan bakteria butyric ni terhasil lah, kita tak nak. Okay, yang ketiga, menggunakan bahan aditif ataupun inokulan bakteria asid laktik bagi mempercepatkan perkembangan bakteria asid laktik. Nanti saya akan terangkanlah bahan aditif yang sesuai yang biasa digunakan dalam penghasilan Cellus ni. Okey, tadi kita pergi yang pertama. Yang kedua pula prinsip adalah fodder yang mempunyai kandungan karbohidrat larut air yang mencukupi. Apabila paras karbohidrat tinggi, bakteria Lactobacillus dan Streptococcus akan menghasilkan asid laktik di dalam Cellus. Apabila paras karbohidrat rendah, bakteria Clostridium akan menghasilkan asid butyric di dalam Cellus. So kita tak nak asid butyric ni yang terlalu banyak. So kita nak asid laktik saja yang terlalu banyak lah sebab dia akan menyebabkan kita punya Cellus ni jadi cantik, bau wangi. So kalau yang asid butyric ni dia akan menyebabkan kita punya Cellus warna hitam, tak cantik, busuk, tak sesuai untuk ternakan lah. Okay, Cik Edi, kalau yang paras karbohidrat rendah yang asid butyric ni maknanya Cellus tu menjadi ke tak menjadi ke still boleh digunakan? Okey. Asid butyric ni dia ada kadar peratusan dia. Kalau asid butyric ni tinggi di dalam kita punya Cellus, maksudnya kita punya Cellus tak jadi. So dia akan jadi kotor, dia akan jadi hitaman, bau dia sangat busuk. Lepas tu pH dia tinggi. So tak sesuai untuk ternakan. So dia boleh memudaratkan ternakan lah. Oh, dari segi fizikal dia pun nampak tak cantik, busuk, nampak hitam macam tu lah. Okey, nanti mungkin Cik Edi akan tunjukkan selepas ni lah kan. Okey, teruskan Cik Edi. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, berikut adalah cara untuk menggalakkan Cellus berkualiti tinggi, iaitu paras karbohidrat yang tinggi dan menghasilkan asid laktik. Okey, penternak, tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya, yang pertama tidak menuai rumput selepas hujan. Sebab dia akan mengurangkan konsentrasi karbohidrat di dalam bahan tanaman itulah. Yang kedua, kita perlu membiarkan tanaman layu, maksudnya wilting selepas dituai. Ia akan meningkatkan konsentrasi karbohidrat.
Okey. Yang ketiga adalah menggunakan mesin pencincang ataupun meracik, yang ini untuk menjadikan rumput lebih terdedah kepada aktiviti bakteria. Okey. Lepas tu yang keempat, menggunakan aditif yang kaya karbohidrat seperti molasses lah yang biasa orang gunakan untuk meningkatkan peluang penghasilan asid laktik. Alright. So poin-poin ni saya harap dapat membantu supaya kita dapat menghasilkan salin berkualiti tinggi lah. Ini adalah salah satu poin lah bagi kita. Okey, berikut adalah ciri-ciri forage yang baik bagi pembuatan silage. Dia terbagi kepada dua, iaitu ciri-ciri tumbuhan tersebut, iaitu kandungan protein rendah. Yang kedua, kandungan gula terfermentasi. Dan yang ketiga, kapasiti penampan yang rendah. Okey, yang kedua, pengurusan pembuatan silage, iaitu kandungan bahan kering antara 25% dan 45%. Populasi bakteria asid laktik tersebut dan juga tiada kontaminasi dengan kotoran dan tanah, iaitu bakteria butyric. Okey. Okey, tadi kita tengok kat sini, sekejap membiarkan tanaman layu selepas dituai. Okey, saya akan terangkanlah apa itu. Okey. Pelayuan ni kita lakukan apabila kita potong di ladang, lepas tu kita perlu biarkan seketika supaya untuk memastikan paras karbohidrat yang tinggi, tetapi juga untuk mengurangkan lelehan. Lelehan ni contoh selepas hujan, amount lelehan tu banyak. Semasa pelayuan kita akan dapati lelehan yang sangat sedikit. So apabila lelehan sangat sedikit, kurang asid untuk diperlukan untuk menurunkan pH apabila kandungan bahan kering tinggi. Alright. So bila kita layuan, ia juga memudahkan pembuatan silage. Kelebihan pelayuan ni adalah yang pertama, mengurangkan kehilangan dari lelehan macam saya cakap tadi. Yang kedua, mengurangkan beban pengangkutan. Yang ketiga, palatability lebih baik untuk ternakan. Dan yang keempat, meningkatkan kemungkinan pemeraman. So maksudnya kita kurang guna aditif untuk hasilkan asid laktik tu, untuk menurunkan pH tu. Okay. Yang kedua pula, tadi kita dah buat layuan, kita perlu meracik dan mencincang. Proses ini mempengaruhi kualiti pemeraman silage dan juga penggunaan oleh ternakan. Ia juga memudahkan pembuatan silage apabila kita cincang. Kita punya saiz tu biasanya elok 3 ke 15 cm. Kelebihan dia, saiz partikel yang kecil meningkatkan pembebasan gula. Lepas tu yang kedua, memendekkan fasa respirasi. Respirasi yang saya ceritakan tadilah. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengambilan makanan oleh ternakan. So semakin kecil ni ternakan lagi sukalah makanan. Cik Edi. Ya Puan Nafisah. Okay, saya nak tanya. Tadi Boleh, Cik Edi kata kita layukan dulu kan. Kita nak elak lelehan, nak mengelak lelehan tu. Kalau kita dah potong rumput tu, kita jemur di bawah matahari. Kita jemur dulu. Macam mana tu? Terlalu itu. Melebih tu. Melebih tu kita layukan dia ke? Dia jangan terlampau layu sangatlah. Contohlah kan kita potong pagi tu, kita layukanlah dalam masa lebih kurang 4-5 jam ataupun 1 hari ke contoh. Tapi bergantung pada cuaca lah. Dia perlu di bawah matahari ataupun just tempat redup, tempat matahari lah Perlu di bawah matahari. Terbuka lah. Tempat yang terbuka. Tapi jangan terlalu lama, takut dia kering mati pula kan. Takut hilang pula kan nutrien dia pula. Betul. Okey, teruskan Cik. Jadi. Okey. So tadi itulah yang apabila kita dah meracik, mencincang, kita perlu menambah bahan aditif silage ni. Bahan aditif silage ni digunakan untuk meningkatkan lagi paras karbohidrat kita. Terdapat 2 jenis laktik, molasses, mikroorganisma, inokulat. Dan yang kedua, penghalang adalah asid yang digunakan untuk pH dengan cepat, yakni contoh asid sulfurik. Molasses biasanya digunakan oleh peternak dalam skala kecil lah sebab dia jimat kos. Okey, asid ni biasa digunakan oleh peternak yang berskala besar ataupun kontraktor besar lah. So masa juga telah mencuburi kita ni, so saya akan laju sikit. Boleh? So berikut adalah kaedah pembuatan silage. Berikut adalah gerak kerja pembuatan silage menggunakan tong plastik. Yang pertama, memotong bahan silage. Yang kedua, mengisi dan memadatkan ke dalam silo. Yang ketiga, mencampur bahan aditif. Yang keempat, menutup silo. Yang kelima, penyimpanan untuk proses fermentasi. Dan yang keenam, memberi makan kepada haiwan ternakan ataupun boleh terjual. Okey. Yang ni adalah memotong bahan silage. Bahan fodder yang telah dipotong dari ladang dan dilayukan perlulah diracik pendek
bagi yang pertama meningkatkan luas permukaan sel untuk proses fermentasi berlaku dengan lebih berkesan. Yang kedua, ia macam saya cakap tadi, ia mudah dipadatkan di dalam silo. Okey. Saiz potongan racikan yang disyorkan di antara 3 ke 15 cm lah. Boleh dipotong racikan dengan menggunakan mesin pemotong chopper. Ini adalah contoh salah satu mesin pemotong chopper lah. Kalau andai kata tiada mesin pemotong chopper, terpaksa guna manual, gunakan parang. Okey. Tapi saiz yang kita perlukan tu takut tak dapat lah. Okey, yang kedua, apabila kita dah potong, kita mesti mengisi dan memadatkan ke dalam silo. Bahan fodder yang telah diracik perlu diisi dan dipadatkan secepat mungkin bagi menghindarkan udara dari terperangkap di dalam tong silo. Proses ini boleh dilakukan secara manual ataupun guna mesin pemampat. Inilah salah satu mesin, contoh gambar mesin pemampat. Okey, lebih efektif jika menggunakan mesin berbanding manual sebab jika kita guna manual, bila kita isi, kita pijak menggunakan kaki, luas pembukaan tu kadang tak sekata. Apabila kita guna mesin pemampat, pemampatan tu berlaku dengan sekata. Sebab dia gunakan hidrolik. Okey, apabila kita dah mampatkan, kita perlu mencampur bahan aditif, yakni untuk meningkatkan kualiti dan fermentasi silage. Biasanya bahan aditif yang selalu digunakan ialah molasses, inokulam bakteria dan juga EM, mikroorganisma berkesan. Okey, kadar bahan aditif yang diperlukan bergantung pada berat fodder yang dihasilkan. Maksudnya kita perlu timbang dulu berat fodder baru kita tahu berapa kita nak letak. Alright. Bahan aditif ni biasanya terbentuk dalam bentuk larutan. Bahan larutan ini boleh dimasukkan secara manual semasa ataupun selepas memadatkan racikan bahan fodder ataupun semasa mengisi secara automatik dengan menggunakan mesin. So ada dua cara jugalah, gunakan manual ataupun gunakan mesin. So proses ni yang paling penting, proses yang paling penting dalam pembuatan silage adalah penutupan silo. Jika kaedah penutupan silo tidak dilakukan dengan sempurna, so nanti udara akan masuk dan silo akan mengalami kerosakan. Okey. Proses penutupan silo akan menjadi lebih mudah dan sempurna dengan menggunakan mesin pemampat. Ini pun ada mesin juga. Alright. So peternak, yang penting peternak juga perlu memastikan tiada lubang udara yang terdapat pada keseluruhan tong bagi menjamin pembuatan silage yang berkesan. Okey. Apabila kita dah buat, kita perlu dah tutup dengan rapi, kita dah tulis apa semua, kita dah tahu, kita perlu simpanlah tong ni, tong silo yang ditutup sempurna disimpan bagi tujuan proses fermentasi lengkap berlaku. Secara asalnya, silage yang dibuat dengan sempurna dan bermutu boleh disimpan untuk jangka masa yang panjang tanpa kemerosotan kandungan nutriennya selagi ia disimpan dalam tong silo. Penyimpanan yang sebaiknya dilakukan bawah bangunan dan elak terdedah kepada cahaya matahari yang melampau. Okey. Tong silo juga perlu dilabelkan tarikh dan juga berat silage tersebut bagi proses pengenalpastian kelak. Okey. Dan apabila dah simpan, kita simpan dalam tempoh masa 14 ke 21 hari. So kita boleh gunakan untuk bagi kepada ternakan kita. Okey. So inilah contoh. Ini adalah contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, saya tekankan sekali lagi. Ini adalah contoh cara pembuatan silage. Maybe kat luar sana ada bermacam-macam resepi. Macam kita masak lah. Ada resepi ni, ada resepi tu. Tapi ini adalah resepi yang saya gunakan. Yang paling asas dan alhamdulillah berjaya lah. Silage contoh, silage Napier, rumput Napier 20 kg, 1 ton drum kecil dalam 25 liter punya tong, molasses 1 kg, air 400 ml. Kadar peratusan yang saya gunakan molasses 5%, air 2%. Okey. Kenapa saya tuai pada umur 42-45? Untuk mendapatkan keadaan yang optimum lah, macam saya terangkan pada slide awal tadi. Okey. Dan yang kedua adalah contoh silage jagung. Sama juga, saya gunakan peratusan molasses 5% dan juga air 2%. Alright. So banyak banyak formulasi, banyak resepi. Tak kisah, boleh follow mana-mana. Tapi yang penting, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu adalah prinsip dan juga kaedah yang betul lah. Kaedah pemampatan, prinsip yang kita kena tahu prinsip macam mana nak buat silage yang berkesan dan bermutu. Alright. So ini adalah contoh quality silage. Quality silage ni yang penting. Bila kita dah buat, kita nak tengok hasil dia. Quality silage boleh ditentukan secara fizikal dengan menentukan kandungan bahan kimia silage tersebut. Boleh tengok silage berkualiti, bau dia seperti cuka. Warna dia hijau muda kekuningan. Tekstur dia, tekstur yang kukuh dan serat yang tidak mudah berpisah bila digosok.
Okey, bagi pH pula 4.0, asid laktik 60% tinggi asid butyrik kurang daripada 5%. Bagi salis tidak berkualiti, dia warna bau dia tengik dan warna dia hijau dan kehitaman. Tekstur dia pula tidak kukuh apabila dan mudah berisa apabila digosok dan berulat. Kadang-kadang ada ulat tau, bila tak jadi tu ada ulat lah. So kandungan kimia dia pH melebihi 5, asid laktik kurang 40% dan asid butyrik lebih 10%. Okey. So saya rasa ini sampai kesimpulannya. Sampai kesimpulan ada Puan Hafizah, boleh saya teruskan? Yalah, jadi sekejap kita ada juga beberapa soalan sebenarnya tadi. Mhm. Tadi dia ada tanya, yang Cik Arifah dia tanya pembuatan salin ni apa kita punya campuran. Tadi Cik Eddie cakap lah, kita campur molasses kan. Cik Eddie punya Resipi. resepi hanya campur molasses. Yang lain-lain tambahan mengikut cita rasa masing-masing jugalah kan. Betul. Okey. Kemudian berapa lama Cik Syukri ada tanya berapa lama tempoh simpanan silage ni? Maksud simpanan silage dia boleh pergi yang ke dah siap lah kot. yang okey. Tempoh yang kita dah siap. boleh guna kebiasaannya proses. Kita kena faham proses. Proses fermentasi itu berlaku pada tempoh 14 hari ke 21 hari. So selagi mana kita tak buka tong silage tu bertahun-tahun, insya-Allah boleh gunalah. Tapi kalau kita biasanya, contohlah situasi ni, contoh banjir di Terengganu, contoh banjir di Kelantan, contoh kita dah ada planning dah awal. Okay, contoh biasa bulan hujung-hujung tahun mesti banjir kan. So kita dah ready dah 6 bulan awal untuk standby kan kita punya makanan untuk bagi ternakan kita. Oh, jadi kita kena merancang jugalah kot. Merancang juga, betul. Untuk tempoh-tempoh musim-musim banjir, musim hujan. Betul. Yang musim yang sesuai kan. Dia sebenarnya lebih kepada berdasarkan situasi masing-masing. Okay. Kalau kita dah buka, kita guna separuh je. Yang separuh lagi kita boleh simpan untuk tempoh yang panjang juga ke? Okey, macam ni. Bila kita dah buka, contoh kita dah guna separuh, okey. Kita boleh tambah. Maksudnya kita buat silage Napier silage yang baru, kita masukkan bahan fodder tu yang baru, kita tambah untuk meningkatkan mengeluarkan asid tadi tu lah, asid laktik tu. Fodder tadi contoh rumput ataupun jagung tadi lah kan? Boleh. Cuma Puan Hafizah, jangan biarkan tong tu terbuka 2 hari tanpa kita buat apa-apa. So nanti proses refrigerasi akan berlaku. Yang proses lain yang akan berlaku lah kan? Betul, sebab tong tu dah ada udara dalam tu. So nanti respirasi berlaku, oksigen dah masuk, silage kita rosak. Silage akan rosak. Betul. Dan tadi juga ada orang ramai yang bertanya, silage jagung yang kalau kita gunakan fodder jagung dengan rumput ni, mana lagi baik? Mana lagi baik? Ada pernah tak cuba yang mana baik ke kan? Lebih baik ke untuk sebelum ni memang saya banyak gunakan silage Napier lah. Sebab di ladang saya ada tanam Napier. So memang sebab tu kami banyak gunakan silage Napier. Tapi daripada segi saintifik, nanti saya akan kontak saya akan explain yang lebih lanjut lah. Sebab kita akan bagi jawapan yang lebih lanjut lah kan? Betul, yes. Okay. Satu lagi, ada lagi soalan daripada Encik Isyamuddin. Dia tanya, nak tanya ni, ada tak risiko jika silage tu tak cukup 21 hari tadi kan? 14 ke 21 hari tu dah bagi awal kepada ternakan. Okey. Sebenarnya kita kena faham konsep kenapa kita buat silage. Okey. Kita buat silage ni untuk penyimpanan makanan. Sebenarnya contohlah kalau kita bagi awal pun tak ada masalah. Tak ada masalah kesan pun pada ternakan tu ya? Tak ada kesan pun. Sebab tapi itu adalah orang panggil bukan silage lah, itu adalah fermentation feed. Maksudnya dia belum fermentation process feed lah. Dalam proses lagi lah pemerapan ataupun fermentasi atau orang panggil ada panggilan-panggilan kan. Betul. Cuma contohlah, tapi kita kena ingat konsep tu balik, konsep kenapa kita simpan silage. Contoh, kita buat silage tapi besok kita nak bagi makan. Kenapa kita nak buat silage, betul? Baik kita potong, kita bagi kepada makan. Rumput segar. Itu maksud saya lah. Satu lagi, ada soalan juga daripada Cik daripada Aini Agro Farm. Formula yang untuk hasilkan ni silage ni, kalau dia nak guna formula 100 kilogram rumput
1 kilo molasses. Dia ditunjukkan kat sini dia campur 1 liter EM dan juga 100 gram garam bukit. Dia nak tanya mungkin betul ke Cik Eddie biasa guna ke tak dengan formula ni? Sebenarnya penggunaan garam, penggunaan EM macam saya cakap tadi, dia boleh membantu meningkatkan membantu proses fermentasi tu. Okey. So sebenarnya terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan try dulu. Kalau anda kata formula perempuan dan perempuan try tu jadi, so maksudnya insya-Allah okeylah formula tu. Sebab dia banyak. Sebab saya ada tengok kat paper ni kadang-kadang formula yang ni je guna. So kadang researcher ni menggunakan formula yang ni. So tapi pada hari ini untuk Puan Nafisah, pengetahuan Puan Nafisah, saya akan ajarlah yang paling basic, yang paling asal. Sebab kita nak kurangkan kos. Nak jimatkan kos. Betul, nak jimatkan kos. Lepas tu kalau kita nak kekangan musim banjir, kekangan musim hujan kan, kita susah untuk dapatkan rumput yang segar ni, kita buat jemput secara silage ni. Ada soalan lagi daripada Cik Zainuddin Jasman. Saya merupakan pekebun kecil sawit. Tanah sawit lah ni. Sesuai tak tidak silage ni dia menggunakan pelapah sawit? Boleh juga tuan. Boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah tuan, boleh juga. Boleh Boleh, tak ada masalah. Teknik, nanti kita akan tunjuk teknik yang sama jugalah untuk untuk proses pembuatan silage tu kan. Betul. Dia macam-macam boleh guna, tapi yang kita kena faham apabila kita nak kualiti karbohidrat yang tinggi, kita tak nak protein yang tinggi. Contoh, kita tak boleh buat silage macam untuk kekacang, untuk petai belalang yang terlampau banyak sebab kadar pemanaan pandan yang tinggi, kita susah nak mampat. Lepas tu kadar dia punya, bila kita bagi banyak kepada ternakan, kita buat silage untuk kekacang, dia akan menyebabkan cerit-berit lah berlaku. So kita bagi time yang maksudnya time kita nak bagi saja. Kita tak perlu, saya rasa tak sesuai untuk buat silage lah. Sesuai untuk kekacang untuk kekacang di petai belalang kan. Hanya contoh untuk Puan Nafisah, kita boleh buat silage ni mengikut lokaliti masing-masing. Contoh di Johor banyak nanas, kita boleh buat silage nanas. Contoh di kawasan mana ada sawit, kita boleh buat silage sawit. Tak ada masalah. Okey, kita teruskan dulu. Kita teruskan Cik Eddie untuk perkongsian seterusnya. Nanti saya tanyakan soalan lagi daripada penonton. Boleh. Dah sampai ke kesimpulan. Pemahaman, kita perlu tahu pemahaman berkenaan terma silage yang sebenar adalah penting bagi mengetahui tujuan pembuatan silage ni. Okey. Penuaian pada peringkat kematangan yang optimum dapat membantu meningkatkan kualiti makanan ternakan. Okey. Pengendalian dalam pembuatan silage yang tepat dan memastikan keadaan yang kedap udara dapat membantu penghasilan silage yang bermutu dan berkualiti. Okey. Kejayaan dalam pengolahan silage dapat membantu peternak dalam isu kekurangan bekalan makanan dan juga kos pemakanan ternakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada macam saya tak sempat nak jawab apa semua, tuan-tuan boleh email kepada saya ataupun kontak saya sendiri. Seperti di talian nanti saya akan bagi untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, berbincang dengan lebih lanjut tentang silage ni. Okey? Okey, terima kasih Cik Eddie. Okey, kita belum tamat lagi sebenarnya. Kita belum tamat lagi. Sekejap lagi kita akan ke sesi demonstrasi. Cik Eddie dan beberapa staff di ATFOS akan tunjukkan kepada kita macam mana secara asasnya untuk sediakan silage ni. Jadi sekejap lagi kita akan kita akan teruskan untuk sesi demonstrasi. Okey, semua tunggu setia bersama dengan Taman. Puan Nafisah, saya nak promote sikit boleh Puan Nafisah? Okey, silakan. Saya serahkan pada Cik Eddie. Sementara Puan Nafisah ke sini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya daripada Institut dan Tropika dan Sekuriti Makanan ITAFOS, di mana ITAFOS ni mempunyai 4 laboratory, iaitu Laboratory Podasi Haiwan Lestari dan Biodiversity, di mana kita memfokuskan tentang ternakan, haiwan ternakan. Yang kedua, Laboratory Pengeluaran Tanaman Makanan Pintar Iklim, di mana kita memfokuskan pendidikan berkenaan dengan tanaman makanan. Yang ketiga, Laboratory Keselamatan Makanan dan Integriti Makanan, di mana kita perlu tahu, kita menjalankan pendidikan lebih kepada keselamatan makanan yang terhasil, food processing. Dan yang keempat,
Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlukan bantuan saya, bantuan kami daripada Itafos untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, saya di PPH Pusat Pendidikan Haiwan dan di Laboratori Produksi Haiwan mempunyai satu pasukan yang boleh pergi ke tempat tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlukan bantuan kami untuk datang ke tempat tuan-tuan dan puan-puan, sila kontak saya ataupun kontak kami di talian yang disediakan di Institut dan Pelbagai Sekuriti Makanan. Okey? So kami sedia membantu, kami sedia berkongsi ilmu apa saja. Kalau tuan-tuan ada masalah tentang cili ke pun boleh kontak kami, ada tim cili. Macam-macam kami tim ada untuk membantu masyarakat, insya-Allah. Okey? So sekian saja, terima kasih pembentangan pada hari ini. Saya akan teruskan selepas ni dengan demonstrasi. Kita ke udara lagi. Sebenarnya kita masih lagi bersama dengan anda semua. Sekarang kita berada di set demonstrasi. Kita bersama dengan Cik Eddie lagi. Masih bersama dengan Cik Eddie. Siapa? Kita dah tengok ni. Di depan sini kita ada bahan. Di belakang ada bahan. Mungkin Cik Eddie nak perkenalkan bahan di sini. Silakan Cik Eddie. Okay. So terima kasih kerana sudi menunggu lagi di depan layar PC anda, handphone anda. Okay. So hari ini seperti mana yang saya info tadi, okay, kita gunakan bahan yang paling asas iaitu molasses. Okay, this one adalah molasses. Nampak molasses boleh didapati di kedai-kedai yang berdekatan dengan anda. Gula merah Cik Eddie. Gula merah. Gula merah. Dia gula merah ni lain dengan gula merah yang kita masak kat rumah ke? Lain sikit lah. Lain lah. Yang kita buat kuih apa tu tak sama Betul. Ini kita memang untuk pertanian Untuk punya lah pertanian punya. Ini adalah contoh contoh nepil yang jadilah. Jadi saya akan tunjuk yang dalam tong. Okey. Sebab dalam bulan 9 itu kami ada buat bersama tim-tim di UPM. So nanti anda akan perhatikanlah keadaan kualiti salis kami. Okey? Nampak Color dia. Kita tengok warna dia. Jadi kita tengok dalam lebih lanjut. Dia ada warna khas ni Dia warna hijau kekuningan lah. Dia bukan kehitaman. Kecoklatan. Hijau army. Hijau askar. Hijau askar. So kita ke sini lah. Okey, kita ke sesi yang Cik Eddie nak tunjukkan lah macam mana cara nak buat silage. Ini adalah bahan-bahan ni lah. Bahan yang telah diracik. Kita talikan. Okay. Tadi kita dah ada molasses. Ini adalah rumput nepil. Jadi tanah rumput nepil gajah. Rumput nepil gajah. Okay. So ini adalah tong. Ini adalah tong silo yang bersaiz 25 liter je. 25 liter. So keadaan dia perlu ada penutup dia lah supaya kita punya tong ni bila ditutup ketat. Alright. So yang sebelumnya penimbang perlu ada sebab kita perlu tahu kadar yang berapa kita nak letak bahan additif kita di dalam kita punya tong silo. Tong ni kita boleh dapatkan mudah sangat di pasaran. Mudah ada di pasaran Mudah sangat di pasaran dan harganya insya-Allah kita nak. Right. Dia ada saiz-saiz. Ada besar sederhana. Ada sedang kecil, ada sederhana 25 liter, ada 60 liter, ada 100 liter lah. So bergantung kepada keperluan peternak masing-masing. Bergantung pada Betul. keperluan peternak masing-masing lah. So nak tengok yang dah jadi ke nak buat dulu? Kita buat lah. Buat dulu Kita buat. Kita dah tunjuk contoh yang dalam bekas kita tadi kan. Kita buat contoh. Okay. Saya panggil saya punya staff-staff yang berwibawa di PPN ni. Yang pertama Cik Farhan. Okay. Dia akan membantulah bersama Cik Ujang, Cik Ahmad Zaidi dan Cik Fazbindi. Okay. Silakan. Silakan staff-staff daripada Itafos. So kita masih jaga penjarakan sosial, kita jaga Perkataan yang digunakan ini So kita gunakan kita buat ni secara manual lah Kita masukkan, kita perlu manfaatkan. Okay. Saya sebut dengan yang kecil lah. Manfaatkan itu memang penting Penting. Memang perlu manfaat semanfaatnya. Sebab kata oksigen daripada air. Kita nak buang oksigen daripada tu. So kita manfaat contoh. Jadi memang banyak soalan-soalan yang berkaitan yang tambahan editing yang tambah-tambahan ni yang tambah-tambahan ramai yang bertanya tambah urea
Boleh, tambah urea, depend tambah kepada masing-masing. tambah bagi tahi ayam. Jadi saya tak sesuai lah. Sesuai lah. Kalau dia sesuai bagi saya untuk kompos lah Tak boleh kita elakkan lah bagi tahi ayam tu, takut dia boleh tercemar lagi. Dia boleh tercemar, dia boleh jadi kontaminasi. Jadi butyric acid lah. Butyric acid terlebih butyric acid. So pemampatan dia depend, kalau manual ni depend pada berat badan lah Semakin besar badan semakin manfaat lah kita punya salin tu. Keperluan fizikal yang orang yang sediakan salin ni pun kena ambil kira juga. Lainlah kita gunakan mesin. Sekejap. Kita tengok teknik dia. Macam mana dia nak manfaatkan powder tadi kan, rumput tadi ni. Nipil gajah. Standard lah kita panggil ni biasa standard. Boleh nipil pakcong Nipil gajah lah. So semakin berat badan seseorang, semakin kuatlah manfaatannya. Gitu. Ya, dia kita tengok tadi tu. So makanlah banyak-banyak sebelum kita makan dulu lah. Kita makan dulu sebelum tenaga yang kuat. Sebelum kita nak manfaatkan dia. Betul. Kalau tong yang besar, macam mana jadi ni? Kita masuk dalam tu. Kita ambil satu tempat yang kita boleh berpaut. Kita masuk. Macam pernah kami buat, saya dengan staff saya buat, 2 orang satu tong masuk. 2 orang sekali masuk dalam tong tu. Sebab masuk kami kurus. Pastikan yang sesuai lah, saya yang sesuai untuk masuk dalam tong tu. Masuk dalam tong Masuk dalam tong sebab dia ikut saiz kan. Itulah keperluan kemanfaatan tu memang penting sangat untuk panggilan saya. Prinsip tu kita kena faham. Nampak? Kita nampak. Ada juga tanya ni, banyaklah tambahan-tambahan ni dia punya menu-menu tambahan ni. Roti lama, sagu, boleh ke? Dia yang penting kita nak bagi pada pemakan. Namun kita kena faham macam lebih kepada buat kompos. Betul tak? Kita ada teknik lain lah untuk kompos sebenarnya. Ini saya kalau boleh kita gunakan bahan karbohidrat yang tinggi dan juga molasses. Ada ingredients yang membantu. Lebih sesuai lah kalau roti, kalau sagu ni dia lebih sesuai untuk tanaman kan. Untuk kompos untuk bahan peningkatan untuk peningkatan tanaman. Ada lagi Encik Mu punya rumput kering. Rumput kering boleh buat salin. Biasa kita dah salin ni ingat ada 2. Satu kita guna buat salin, satu kita buat pengeringan. So dia dah kering kan. So dia dah lain lah kan. Itu teknik sebenarnya. Kat sini sebenarnya rumput kering ni sebenarnya dia ada teknik rumput kering. Ini silage kita guna rumput basah lah. Untuk basah. So apabila kita dah manfaatkan di dalam tu, silakan. Kita perlu menimbang. Benda lebih berat. Kita tambah lagi. Beratnya cukup. Dikurang 17 kilo lah 17 kilo. 17 kilo untuk tong 25 kg. Kita lah. Tong ni yang pernah buat. Mesti orang besar lah. Buat lah. Dia boleh buat 20 kilo. Maknanya yang kita masukkan ni 20 kilo. Tapi ni dah 17 kilo. 17 kilo. Rasa kalau ikut kebiasaan dah berpilah 17 kilo ni. So pengiraan dari yang kita guna tadi ni 5% molasses dicampurkan dengan 2% air. Okey, cuba sekejap Nampak? Sambil buat kita kira dan dengan gula. Itu kurang 850 ml.
Timbang pula. molasses. Untuk air pula 2% dari dengan 12. Lebih kurang 340 ml. Ini tadi 850 Jadi ada soalan Ada. daripada Cik Fiza Faizal. Dia kata tempat penyimpanan sayur ni adakah akan mempengaruhi kualiti sayur tu, macam tempat yang berkayu, bangunan berkayu, konkrit, kata panas mungkin panas Dia kan sifat beberapa satu. Jangan kalau boleh kita yang maksudnya biarlah kan. dia ada Tuhan, ada kesan yang tadi cakap. Proses itu dalam. Jadi dalam sudah merasa Ada ni soalan ni ada di luar pula, ada maksimal saya ni. Apa badan yang sesuai untuk pertumbuhan bibir? itu panjang. Itu dia kata lah, kita bagi ada biasalah. Okey, paling senang dapat di pasaran di mana-mana kerja pertanian. Untuk lebih lanjut nanti boleh emailkan kat saya. Awak Cik dia kan tengok ada soalan-soalan cukup baik komen anda ni. Cik dia kan cuba jawab yang mana yang kita perlu jawab lagi ya. So jadi boleh tengok cara kita mencampurkan molasses dan juga air. Kita memang belajar dengan tangan ya. Okey. Makan sedia lah. Cuma kalau kita pakai kayu ke apa, boleh tak ada masalah kan. Ini lebih Tapi macam bila kita pakai tangan tu kita nak gunakan kasih sayang. Sayang Lagi lain. kita gunakan ada perasaan. Betul. Macam sok anak-anak. Okey. Okay. So apabila dah sebati, dia sebati, dia kurangkan saja. Kurang kita di atas Kita dia. nanti dia dari turun ke bawah. Kalau kita masukkan molasses dulu, boleh. Ini adalah contoh kita pesan buat. Kita pesan buat. Aku yang merasa kita tahu pasien tapi bukan tunggu kita tak tahu kan. Betul pada dia tahu anggaran dalam 17 pokok. So kita masukkan silage, masukkan bahan tanaman tu kurang molasses. Boleh juga kita manfaat lagi kurang boleh. Kalau berselang-seling pun boleh. Ada masalah kalau nak masuk. Ni first time. Jadi kita masukkan semua dulu lah. Dia ukur jadi. Sebab kita tak tahu. Apa molasses Pertama kali kita cuba. Nanti kalau dah tahu boleh lagi nak letakkan molasses selang-selang dengan tumpuk pun boleh. So, lepas kita dah kurang di sebagian, yang dia tambah pergi jadi tangkap, tutup. Tutup dengan ini adalah proses paling penting supaya dia ada udara tersekat, udara ada di dalam tu. Ya. Ini kita mula tengok Kalau tong yang besar memang ramai tu. Dua orang Ya. dan memadai ya. Bukan kepala kadang penat kan? Okey. Ya. Belum lagi. Belum lagi. Kita dah siap. The last part paling penting, paling penting. Okay. Kita dah tahu hari ini adalah 17 hari bulan 12 tahun 2020. Berat dikurang 12. Pelabelan ni penting supaya nanti bila kita dah buat banyak kan, so kita akan pastikan untuk 17 dan 12 mesti berapa dah urusan jadi. Tengok seperti saya dah so berat ni pun kita betul lah saya kita tahu kita ni boleh bagi kepada berapa ekor berapa ekor tu
ini. Itulah kepentingan dan perbezaan. Right? So selepas tu dah siap, kita di tempat yang sesuai. Okey? So mudah saja. Formula yang mudah, cara yang mudah, tapi contoh dulu. Dia depend pada berat kambing tu. Sebab kita gunakan 3% pada berat badan ni kan. Lepas tu kita nak bagikan contoh. Tadi kita dah tengok. Poras berapa kita nak bagi 60%. So kita ada pengirat tu. Ini kita ada pengiraan. Pastikan pengiraan untuk dapatkan peternakan yang baik. Alright. So last but not least, jom kita tengok. Tadi kita dah siap. So ini adalah buat pada buat pada 20/3. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dibuat oleh Puan Hafizah. Puan Hafizah ni. Saya buat sendiri sebenarnya, belajar dengan Cik Eddie. Tahu nak buat macam mana buat saya sendiri kan. Pernah buat, hasil daripada kumpulan saya masa kursus yang lepas. Bau dia memang sedap. Bau pun. Sebab bulan dia. Sebab bulan dia kan. So, warna hijau ke kuning kan. Betul? So bila kita ni tak ni dan kita tengok dia punya fizikal dia, bau dia kita dah tahu. Saya ni dia. Jadi ada soalan betul. Jadi kita buat berapa hari ni nak sediakan. Jadi sebab baby dia tak buat pelajaran. Pelajaran tadilah. Sebab dia baby terlampau banyak air. Berapa lagi dan kita terus buat. Terus buat. Ini sedap bau dia kan? So ni dua contoh lah dua contoh yang kami buat. Warna dia memang cantik lah. Ini penakan memang orang kata suka lah. Suka sangat lah. Okay, Puan Hafizah, saya rasa itu saja kongsian daripada saya dan juga tim saya. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan lebih lanjut yang saya tak dapat jawab secara live, boleh call saya ke, saya ada tinggalkan nombor telefon. Boleh email kepada saya untuk tanya lebih lanjut. Okay, kalau kalian nak pergi tempat tuan-tuan apa-apa pun boleh. Hantar invitation. Boleh jemput Cik Eddie. Tadi dah ada kan dekat slide tadi, anda boleh dapatkan slide tadi di laman web UCDC. Dan jangan lupa ya, link pendaftaran telah diberikan, 3 link pendaftaran. Boleh cubalah 3 tadi. Kami dah letakkan di ruang komen. Anda pastikan anda untuk mendaftar menggunakan link tersebut, pastikan nama anda betul seperti di kad pengenalan. Tidak, anda tak akan dapat sijil. Saya rasa semuanya kita dah kongsikan dengan anda. Cik Eddie pun dah terangkan banyak perkara, tunjukkan challenge yang dah siap, tulis yang baru disediakan. Mungkin jadi sekali lagi nombor telefon. Dan email kalau ada. Telefon saya 012 243 5734. Saya ulang suara 012 243 5734. Email saya syahriza@upm.edu.my. So nanti bahagian teknikal akan pinkan lah di komen dan di like.